Terima kasih Syafiq dan kepada rakan-rakan di Negeri Sembilan. Kita kembali ke studio dan seperti yang kita wawarkan tadi, kita akan berbincang mengenai dekad membaca kebangsaan. Dekad membaca. Ya, program DMK yang menggalakkan masyarakat menanam minat membaca. Okay, selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Ya, ini Terence. Dan Datuk, kita sentiasa utarakan minat membaca ni sebagai sesuatu yang perlu di kalangan rakyat Malaysia. Setakat ini, bagaimana pengamatan Datuk sendiri tentang jumlah bilangan jumlah bilangan pembaca di kalangan rakyat Malaysia? Adakah meningkat ataupun sebaliknya? Terima kasih saudara Terence. Kalau kita melihat kajian yang pernah dibuat oleh Perpustakaan Negara Malaysia pada tahun 2014, kadar membaca dalam kalangan rakyat Malaysia sekarang ni pada waktu itu 15 judul buku setahun pada tahun 2014. Tadi saudara Terence menyatakan 10. Maknanya saya dah terkurang terkurang 5 dari tahun 2014 itu. Kalau kita lihat angka ini sebenarnya rendah. 15 judul setahun itu dianggap rendah. Kalau kita bandingkan dengan kadar membaca rakyat di negara-negara maju seperti Korea, Jepun. Di Korea, kalau ikut kajiannya, kadar membaca mereka 40 judul buku setahun. Ya. Jadi program kerajaan ni, Kabinet Jemaah Menteri telah pun menuluskan satu kertas pada tahun 2018 supaya diadakan satu kempen membaca. Kempen membaca besar-besaran yang dibuat oleh kerajaan. Kementerian Pendidikan menjadi penerajunya. Dan Dewan Bahasa diberi amanah untuk menjadi urustia kepada kempen ini yang kita sebut sebagai dekad membaca kebangsaan. Dekad ini maksudnya kempen yang akan kita laksanakan 10 tahun. Bermula tahun ini sehinggalah tahun 2030. Kalau kita lihat di ini ada anjakan baru daripada kempen-kempen yang lepas. Kalau dahulu kita memang lihat memang ada kempen yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk membaca ini. Tetapi pada kali ini, kempen ini dilaksanakan secara lebih komprehensif dan secara lebih meluas. Ya. Kalau kita lihat strategi-strategi yang telah disetujui oleh kerajaan, kempen ini akan bermula dari peringkat kanak-kanak, dari peringkat prasekolah, sekolah menengah, kaki tangan kerajaan hinggalah kepada masyarakat dan juga inklusif untuk semua golongan masyarakat, untuk golongan OKU. Dan kita cuba melalui perpustakaan komuniti di kampung-kampung. Ya. Tahun lepas saja ada lebih 30,000 kegiatan yang dibuat untuk galakan membaca ini. Dan dalam putusan tahun baru yang amat berhormat Perdana Menteri selaku pemangku Menteri Pendidikan pada beberapa minggu yang lepas di KPM, beliau menegaskan tentang perlunya budaya membaca ini sentiasa dipertingkatkan. Dan inilah hasrat kerajaan supaya budaya membaca ini menjadi budaya kita. Kita mahu pada suatu masa nanti, bahkan pada suatu waktu yang terdekat ini, kita mahu melihat anak-anak muda kita apabila mereka berada di dalam train, dalam monorail dan apa, mereka membawa buku. Ataupun setidak-tidaknya mereka membaca menggunakan alat peranti yang ada, telefon mudah alih umpamanya. Ini budaya yang hendak kita wujudkan bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu. Ini dia punya tadi 10 buku itu 10 buku fizikal yang saya gunakan sebagai angka untuk ketetapan pembacaan saya. Tapi kaedah-kaedah lain juga kini sudah pun sedia wujud, seperti telefon kita yang sebercanggih ini. Ya, betul. Kita boleh membaca buku menggunakan telefon, menggunakan peranti-peranti lain. Jadi bagaimana Datuk melihat perkembangan ini di kalangan anak muda terutama sekali, dalam pada mereka bukan saja membaca tapi juga mengamati ilmu itu melalui kaedah-kaedah lain seperti video, buku audio dan sebagainya. Betul.
kalau kita lihat budaya, satu sekali lagi, budaya kita menggunakan alat-alat peranti ini, terutama sekali alat telefon mudah alih. Bagi kita semua orang sudah ada alat ini yang sekurang-kurangnya yang asas. Termasuklah kalau kita lihat anak-anak yang masih kecil, baru berusia 5-6 tahun, sudah pun dibiasakan menggunakan alat ini walaupun dari segi kesihatannya katanya tidak elok. Tetapi ruang ini yang harus digunakan, dan untuk itu kerajaan, termasuklah Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri, kita menggalakkan penerbitan digital. Ini yang menyahut pandangan saudara Terence tadi itu. Maknanya sekarang ni penerbitan digital dalam pelbagai bentuk, sama ada interaktif ataupun tidak interaktif. Ini yang sedang kita tangani sekarang ini, bukan saja oleh Dewan Bahasa dan Pustaka tetapi oleh semua. Dan inilah ruang yang patut kita gunakan, termasuklah untuk kita menggalakkan minat membaca. Baca apa sahaja bahan, sebab itulah pada pandangan kita tabiat ataupun suka membaca ni patut digalakkan dari peringkat kanak-kanak. Sebab itu kita sangat berharapkan ibu bapa terutamanya sentiasa menggalakkan anak-anak membaca dengan menjadi contoh terbaik di rumah. Kita perlu membaca. Apabila tabiat membaca dilihat oleh anak-anak kita, oleh cucu kita, macam ini belum ada anak lagi kan, saya musim muda lagi. Ini peranan ibu bapa, sentiasa menunjukkan bahawa membaca ini menjadi satu budaya dalam keluarga. Dan juga sepatutnya memperuntukkan perbelanjaan. Kita faham sekarang ni, kalau kita lihat dari segi sektor perbukuan, memang agak menurun sedikit sekarang ni. Kalau dulu kita lihat banyak sekali penerbit, seorang penulis buku boleh menerbitkan satu buku terjual 100,000 umpamanya. Ramai yang menjadi jutawan beberapa tahun yang lepas. Tetapi sekarang ini disebabkan oleh keadaan ekonomi dunia yang agak keadaan ini nampaknya turut menjejaskan minat ataupun kuasa untuk membeli buku. Jadi siapa yang disasarkan dalam program ini? Adakah khusus kepada golongan pelajar ataupun golongan dewasa juga betul? Termasuk semua golongan tadi. Seperti yang saya nyatakan, dari peringkat yang paling rendah, peringkat prasekolah, sehinggalah ke pegawai kerajaan, sehinggalah kepada masyarakat umum. Kita nak budaya membaca ini menjadi budaya rakyat Malaysia. Dan Datuk mungkin boleh ketengahkan kerana masa agak mencemburu kita. Baik. Tarikh pelancaran dan siapakah tetamu kehormat yang akan bersama? Untuk tujuan ini, sebenarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melancarkan kempen ini yang akan berlangsung di Universiti Kebangsaan Malaysia pada 13 Februari ini jam 9 pagi di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak. Jadi kami mengundang para penonton hari ini, termasuklah saudara Terence dan Hani sebagai rakan kita, ikon kita dalam segi media, untuk sama-sama mengajak rakan-rakan kita untuk turut hadir menyokong program ini bagi memastikan menjelang tahun 2030 rakyat Malaysia akan menjadi rakyat yang membaca, dan paling penting sekali menjadi rakyat yang berilmu. Ya, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi, Datuk. Terima kasih Hani dan Terence. Kena bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan seterusnya kita akan ke Pulau Perhentian. Selalunya kita melihat Pulau Perhentian ni dari aspek pelancongan. Betul. Tapi sekarang ni Hana, kita akan saksikan aspek pendidikan. Bagaimana cabaran yang dihadapi oleh guru yang bertugas di Pulau Perhentian ini. Tapi sebelum itu kita berehat sikit.